Bab kedudukan Safa dan Marwah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hisham, daripada ayahnya, bahawa sesungguhnya dia berkata, kataku kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, saya pada masa itu masih lagi budak, masih lagi kanak-kanak, masih lagi kecil. Ara'aiti qaul Allah, apa katamu tentang firman Allah Azza wa Jal, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk antara syiar Allah. Saya berpendapat tidak mengapa jika seseorang tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Fama ara ala ahadin syai'an, saya tidak berpendapat seseorang bersalah jika dia tidak bertawaf ataupun bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan, kalau benar seperti yang kau katakan itu, nescaya ayatnya begini, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tidak menjadi kesalahan kepadanya tidak bertawaf. Bertawaf maksudnya bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Ayat ini sebenarnya diturunkan berhubung dengan orang-orang Ansar. Mereka melakukan ihlal, berteriak dengan maksud memuja Manat, berhala Manat. Manat itu kedudukannya, letaknya hadwa Qudayd, yaitu berhadapan dengan Qudayd, berhadapan dengan Qudayd. Mereka merasa bersalah untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah kerana itu. Apabila Islam datang, mereka bertanya Rasulullah SAW tentangnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengerjakan umrah. Baginda bertawaf di Baitullah dan bersembahyang di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Bersama baginda ada orang-orang yang melindunginya daripada gangguan orang, yakni orang kafir Quraisy. Maka ada orang bertanya, Abdullah, adakah Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah? Jawab Abdullah, tidak. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ismail bin Abi Khalid, katanya saya telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan hadis ini, cuma dia menambahkan. Kemudian cuma dia menambahkan, yakni perawi iaitu Syarik menambahkan dalam riwayatnya ini. Kemudian Nabi SAW pergi ke Safa dan Marwah dan bersa'i di antara kedua tempat itu 7 kali. Pergi mari itu 7 kali. Kemudian Nabi SAW mencukur kepalanya, Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Katsir bin Jumhan bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar di antara Safa dan Marwah, ketika beliau berada di antara Safa dan Marwah, wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya saya tengok tuan ini berjalan
sedangkan orang-orang lain berlari. Kata Ibnu Umar, kalau saya berjalan, maka kerana saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dan kalau saya berlari, itu pun kerana saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari. Dan saya ini seorang yang sudah sangat tua. Itulah beberapa hadis di bawah tajuk Amris Safa wal Marwah. Jadi maksud kedudukan Safa dan Marwah di sini ialah bagaimana kedudukan bersa'i, cara dia tu, cara bersa'i, lagu mana yang disyariatkan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita, bagaimana dari segi permulaannya di mana, dan lain-lain lagi lah. Dari segi berjalan ke ataupun menaiki kenderaan, itu semua tu kira-kiranya termasuk di bawah bab ini. Kemudian para ulama dia berbeza pendapat pula antara Safa dan Marwah tu pergi mari tu, hak mana hak lebih, Safa ke lebih ataupun Marwah lebih. Syekh Zakaria menukilkan di bawah tu dalam hasyiah kita, dalam ta'liq bawah dia nombor 2 tu, ni dia ambil daripada kitab fiqh Syafi'i. Qala syarihul iqna' Bujairimi kan, syarah iqna', al-Marwah afdal li'annahu maqsud. Dia kata Marwah lebih afdal lagi. Sebab apa? Sebab Marwah tu tempat tuju. Jadi Safa tu mula pergi ke mana? Pergi ke Marwah. Jadi tempat tuju tu atas dasar tu dia kata lebih afdal. Dan Safa itu hanya laluan, hanya jalan untuk sampai kepada Marwah. Tetapi dalam Tuhfatul Muhtaj, ini kitab fiqh Syafi'i belakang, Tuhfah apa ni Ibnu Hajar Al-Haythami tu, dia kata Safa lebih afdal daripada Marwah. Ini benda khilaf lah, mana lebih afdal tu. Bagaimanapun kita sudah tahu dah, iaitu bersa'i antara Safa dan Marwah itulah, antara dua tu. Cuma mula tu tentu dah daripada Safa. Sebab apa? Sebab dalam hadis akan datang Nabi SAW sebut kita mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Jadi Allah sebut dalam Quran Inna Safa wal Marwata, dia sebut Safa dulu. Jadi kita mulakan dengan Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Itulah ayatnya. Safa dan Marwah itu adalah antara syiar Allah. Sesiapa yang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah, maka tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk bertawaf. Untuk bertawaf disebut, kata tawaf digunakan di situ, maksudnya untuk bersa'i di antara keduanya, tidak menjadi kesalahan. Jadi cerita hadis ini Urwah bin Az-Zubair, anak kepada Zubair bin Awam, iaitu anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Dia kata kepada anak saudara kepada Aisyah, dia kata kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, mak saudara dia lah. Cuma dalam riwayat dia sebut pada ketika dia tanya ni, dia masih kecil lagi, masih budak lagi. Mana kira-kiranya pada ketika budak tu pandai. Dia tanya benda-benda lagu ni, soal silap tu soal lain, tetapi dia sudah mikir, sudah bincang, sudah bercakap tentang benda-benda macam ni. Benda sabarlah. Kemudiannya Urwah itu dikira termasuk tersenarai dalam
salah seorang faqih, 7 orang fuqaha yang besar di Madinah, Urwah bin Az-Zubair. Pada ketika saya hadithus sin mana masih budak lagi lah. Lagu mana kata dia makcik? Firman Allah SWT ni, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Saya berpendapat, kata dia, kalau seseorang itu tak bertawaf pun tak apa, tak bersa'i di antara Safa dan Marwah tu pun tak apa. Tak apa. Sebab Tuhan kata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha. Sesiapa yang mengerjakan haji ataupun umrah, tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk bersa'i. Tak salah kalau dia nak bersa'i. Bukan benda besar sangat. Zahirnya nampak gitulah. Zahirnya bila kata tak salah, kalau nak pergi ke sana, misalnya kita kata boleh juga, tak salah kalau nak pergi ke sana. Jadi kedudukan benda setara ni adakah memberi makna wajib? Ataupun kita nak kata memberi makna sunat, elok? Dia hanya menafikan kesalahan, tidak berdosa, bukan menunjukkan kelebihan. Apalagi kalau nak katakan wajib. Jadi kata dia, pada pendapat saya, kalau setara itulah firman Allah, la junaha alaihi an yatawafa bihima, tidak menjadi kesalahan, tidak berdosa kalau nak bersa'i, tak berdosa kalau setara itu. Tidak boleh kita simpulkan daripada hak lagu ni, kata dia, sunat apa, apalagi kita nak kata wajib. Sebab Tuhan hanya menafikan dosa, tak berdosa, tak salah, boleh, sekadar tu saja. Bila kalau kata menafikan dosa, paling tinggi kalau mengikut kaedah usul fiqh hak biasa ni, dia kata memang tidak wajib lah, harus saja. Harus. Itulah yang dia faham. Ini menunjukkan bahawa nak faham Quran ni, dia tak dapat tidak kena ada hadis juga. Kalau tidak, dia tu orang Arab. Dari segi bahasa, lagu tu lah. Dari segi bahasanya, lagu tu lah patutnya difaham seperti dia faham. Rupanya tak betul lagu tu. Dengan sebab itu, ulama-ulama mengatakan tak boleh nak faham Quran dengan sedih begitu saja. Kita kena tengok hadis. Hadis ini menjelaskan maksud firman Allah tu. Jadi hak kata tak apa tu tidak salah, tak berdosa tu kaitan dengan apa? Apa kaitan dengan gapo sebenarnya? Aisyah pun kata, bukan lagu tu. Kalau Tuhan nak lagu tu, nescaya ayat itu berbunyi begini, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Adalah. Sedangkan dalam ayat Quran yang kita baca, yang ada sekarang ni, ayat tawafa, tak ada la. Kalau betul supaya kamu faham tu, nescaya ayat tu sepatutnya begini, kata dia. Tapi tidak gini kan. Bila tidak gini, tidak gitulah, tidak supaya kamu faham itulah. Ni kalau supaya kamu faham tu, maka dia jadi gini, tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk tidak bertawaf, untuk tidak bersa'i. Untuk tidak bersa'i, bukan untuk bersa'i, tetapi untuk tidak bersa'i. Dia kata gitu. Tapi kan kamu tengok dalam tu tak ada pula tu. Tapi dari satu segi kalau mengikut kaedah biasa, betul dah Urwah tu. Tapi di sini pasal dia ada latar belakang dia, cerita asbabun nuzul kepada ayat ini, ada cerita. Dengan sebab itu tak boleh faham sepah kamu tu. Kalau mungkin setengah-setengah perkara kalau faham lagu tu betul dah. Kalau Allah SWT menafikan sesuatu dosa, paling tinggi dia harus saja, betul. Tak berdosa kalau buat lagu ni. Bila dia kata lagu tu tak berdosa kalau buat lagu ni, dia memberi makna gap. Ini makna harus, boleh, bukan makna wajib. Hak dia faham tu betul, setengah-setengah tempat. Tapi sini tak kena. Sebab apa? Sebab dia ada latar belakangnya, dia ada asbabun nuzulnya. Dengan sebab itu, salah satu syarat untuk nak faham Quran ialah kena tahu asbabun nuzulnya. Seperti mana nak faham hadis,
kita kena tahu asbabul wurudnya, orang panggil. Itu asbabul wurud, latar belakang lah pada hadis tu, latar belakang. Nak boleh Nabi kata lagu tu adakah dia tiba-tiba kata begitu, atau ada peristiwa, ada sesuatu hal yang mendorong, yang menyebabkan dia kata begitu. Itu yang kita kena tahu. Kalau dalam hadis kena tahu asbabul wurudnya. Kalau dalam Quran kena tahu asbabun nuzul. Jadi kita nak tahu asbabun nuzul tu daripada mana? Daripada hadis. Dengan sebab itu hadis tidak boleh dipisahkan daripada Al-Quran. Ada kalanya kalau semata-mata kita nak faham dengan bahasa saja, tak betul, tak kena, salah. Dia kena merujuk kepada hadis. Misalnya di sini dia kata hak sebenarnya ceritanya nak boleh keturun ayat ni. Ayat ini sebenarnya diturunkan berhubung dengan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ni dulu dia memuliakan, membesarkan, mengagungkan Manat, berhala Manat. Jadi berhala Manat itu duduk di bukit itulah. Di zaman jahiliah mereka pergi mari itu sebagai mengagungkan berhala tu. Orang kafir Quraisy pula ada berhala dia suku pula, duduk atas bukit tu. Bila masuk Islam, hak Ansar ini keberatan. Berasa mereka pergi ada saki-baki lagi kok. Bermakna supaya kita dulu nak mengagungkan berhala tu. Hak kafir Quraisy pun bila masuk Islam, dia ada juga berhala dia tu. Ada juga berhala dia tu. Adapun apa ni, puak-puak Quraisy, dia ada juga berhala dia. Jadi antara satulah jadi keberatan. Bila mari Islam kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Sedangkan mereka duduk tahu ingat atas bukit ni ada berhala. Jadi seseorang pergi mari itu takut timbul ke, ataupun berasa ke, ataupun dianggap orang masih lagi kita membesarkan berhala tu. Dengan sebab itu mereka cuba nak mengelak, tak sih nak bersaing di situ. Keberatan untuk bersaing di situ kerana takut ada lagi saki-baki hak dulu. Dia nak tinggal terus dah hak tu. Tiba-tiba turun ayat ni. Jadi tidak salah ni sebab kepada anggapan dia tu berasa salah. Dia berasa berdosa lah setelah Islam nak buat gitu sebab dulu. Sedangkan mana Islam nak cerita hak ni hak asal, hak zaman Nabi Ibrahim, hak betul ketika tak ada berhala gapo. Jadi bersaing itu kerana tu. Jadi dengan anggapan kamu berasa bersalah itu tak salah lah. Dan benda ni adalah wajib bersaing itu. Jadi hukum wajib tu daripada dalil yang lain. Hak ni ayat ni semata-mata nak menafikan keberatan mereka tu, nak menghilangkan keberatan rasa bersalah mereka tu untuk bersaing di antara Safa dan Marwah, kerana mereka duduk anggap ada berhala situ. Dan takut ada lagi saki-baki, pahaman lama. Jadi Islam nak ajar bukan kerana tu, tetapi kerana tempat tu. Walaupun ada berhala, kita bukan maksudkan berhala tu. Serupa dengan menghadap Kaabah jugalah. Ketika belum Nabi menguasai Mekah, duduk menghadap Kaabah dah kiblat. Jadi kiblat pada ketika tu orang kafir tu penuh dengan berhala. Kaabah tu pun. Jadi adakah kita maksudkan menghadap membesarkan, memuliakan berhala dalam Kaabah tu? Tidak. Tapi menghadap tu mengikut ajaran Nabi Ibrahim hak asal. Sama ada berhala, kau tidak ada berhala, kau tak cara. Jadi tidak dikira hak datang kemudian. Yang diambil kira ialah ajaran yang asal. Ajaran yang asalnya menghadap kepada kiblat. Sementara kita tak ada kuasa, biarlah gitu, buat setakat mana yang boleh. Dan tidak salah sebab kita tidak niat, tidak tuju, bukan sembah berhala tu. Dan kita pun bukan sembah rumah tu pun. Kalau nak kira Kaabah tu sendiri, bukan sembah Kaabah apabila menghadap Kaabah tu. Ini tak ada maksud tu.
Apabila berkuasa, yang Nabi SAW lakukan kepada dia, bersihkan berhala-berhala daripada Kaabah, daripada Safa dan Marwah, daripada tempat-tempat lain, semua dibersihkan. Jadi ini tidak menghalang keadaan ini. Keadaan ada berhala di atas bukit itu, bukit ini dalam Kaabah, tidak boleh menjadi penghalang kepada kita untuk melakukan ibadat di situ. Nabi SAW seperti yang kita baca tadi, semasa orang kafir Quraisy menguasai Mekah, dia pergi buat umrah. Dia tahu Kaabah tu juga, padahal Kaabah tu penuh dengan berhala lagi pada masa tu. Dia tak boleh buat apa. Sebab tu tadi kita baca kan, ada orang tanya, apa Nabi masuk ke dalam Kaabah? Dia kata tak. Sebab apa Nabi tak masuk? Sebab tak masuk tu dekat sangat tu tak pergi. Dalam tu penuh dengan berhala. Tetapi apabila di luar mengelilingi Kaabah tu, itu ada. Tu dalam tu kalau nak menghadap tu takut jadi menghadap kepada berhala pula. Sebab tu dia tidak. Tetapi bila Fatih Makkah, setelah dia jolok semua, jatuh ke berhala tu, dia masuk dalam tu dengan maksud nak bersihkan tu, dan dia semaya dalam tu. Tapi sebelum pada tu tidak. Sebelum pada tu tidak. Adapun pada Haji Wada', Nabi SAW tak masuk dalam Kaabah tu, walaupun Kaabah tu sudah bersih. Untuk menjadi panduan kepada kita bahawa kalau kita pergi buat haji ke, buat umrah ke, tawaf tu sudah sempurna dah, dengan mengelilingi Kaabah. Tak boleh masuk semayang pun tak apa, tidak menjadi syarat, tidak menjadi kurang ibadat itu dengan sebab tak boleh masuk semayang dalam tu. Dah hak tahun yang ke-10 itulah dia nak tunjuk ibadat haji dan umrah yang sebenarnya lagu mana, iaitu tanpa masuk dalam semayang, tak semayang pun tak apa. Yang dimaksudkan ialah keliling Kaabah. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dulu keliling Kaabah. Kaabah tu duduk situ. Dan katakanlah kalau Kaabah tu tak ada situ, tak ada, kosong, kita kena pergi keliling situ juga. Apakah tak ada haji? Tak boleh nak tawaf? Tak, tawaf situ juga. Tawaf situ juga. Kalau kata Safa dan Marwah tu tak ada langsung, rata dah, katakanlah, pun gitu juga ibadat tu akan terus berjalan. Katakanlah Kaabah tu orang angkat bawa pergi ke negeri lain, apakah kita akan sembahyang menghadap kepada negeri itu sebab Kaabah tu ada negeri? Tak. Kita tetap akan menghadap kepada tempat yang ada sekarang, situ juga. Ini menunjukkan Islam ni dia tidak tuju berhala ke ataupun rumah tu ke, tidak. Yang ditujukan ialah arah. Sebab itu dalam Quran dia sebut bukan zat ataupun ain Kaabah tu, tetapi dia sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatra, ke arah Masjidil Haram. Bukan dia maksudkan bangunan tu, rumah tu, tidak maksud. Dengan sebab itu tak apa kalau belah mana-mana pun, kalau kotor kita kata, kalau ada berhala ke apa, Nabi sendiri semaya sebelum pada tu, Nabi sendiri tawaf bila pergi buat umrah, tawaf Kaabah ada berhala tu. Jadi jangan kita berasa apa-apa. Tapi sahabat-sahabat ni pasal dia memang sembah hak tu dulu, hak tu dia menjadi berasa keberatan tu. Bukan masalah takut, tak nak takut pada berhala tu, masalah jadi sepuluh dulu duk buat tu dengan niat dalam hati tu nak membesarkan berhala tu. Memang sudah tidak ada dah tu, tapi keadaan tu. Padahal sebelum pada tu dia duduk sembahyang ke arah Kaabah juga. Dia tahu dah Kaabah tu, dalam Kaabah tu ada berhala sebanyak mana. Tapi hak ni muka jarang-jarang buat, dia berasa keberatan, berasa bersalah. Jadi fala junaha alaihi an yatawafa bihima, tidak berdosa, tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah. Itu tidak salah, jangan berasa bersalah. Bahkan itu adalah salah satu bentuk ibadat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Ada hak tu kita tak usah masuk dalam hati, tak usah cara dia. Apabila kita berkuasa, kita hapuskan benda tu. Kita hapuskan benda tu. Jadi kalau hak lagu ni Nabi SAW buat, tak boleh turut orang kafir, tak boleh turut orang kafir. Dulu sibuk kan masa Taliban merentah dulu.
Taliban mengatakan bila dia menguasai itu, dia robohkan berhala-berhala apa. Geger. Orang kafir dia kata kesan sejarah, dia apa nak hapuskan. Nabi SAW dulu lagi hapuskan kesan sejarah. Nak geria lagi ada negeri kita. Benda-benda lagu tu. Tapi dia ikut orang kafir, cara dia memanglah lagu tu. Dia kata kesan sejarah kena simpan. Kesan sejarah. Kitanya Islamnya mari nak menghapuskan benda tu. Sebab tu tak boleh kira dia. Tak boleh kira dia. Bila Islam datang, mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pergi mari itulah sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu termasuk dalam syiar Allah, ketetapan Allah yang asal lagi. Waktu tu ada, cumanya dikotori oleh tangan-tangan orang kemudian. Sama ada Kaabah ke ataupun tempat-tempat ibadat yang lain, jadi cemar tu dengan sebab orang kemudian. Jadi asas ibadat itu tidak terjejas, tidak tergugat dengan sebab ada benda-benda tadi. Sekiranya hati kita tidak terikat, tidak cenderung kepadanya, tak apa. Atas dasar inilah ulama-ulama mengatakan, kalau kita dalam gereja ataupun dalam biara ataupun dalam kuil kita semaya, semaya boleh, walaupun ada berhala, sebab kita tidak niatkan sebab berhala, walaupun berhala tu depan kita tidak niatkan sembah dia. Yang pentingnya menghadap kiblat lah. Kalau kebetulan kiblat tu berhala tu ada duduk depan pun tak apa. Yang pentingnya menghadap kiblat. Bagi orang yang mengatakan boleh, inilah antara pegangan dalil mereka ni, hujah mereka, iaitu di dalam Kaabah sendiri Nabi selama mana duduk semaya menghadap kau tu. Pada masa Fatih Makkah tu pun dia hapus tu tidak terhapus semua sekali, bersih betul. Dia semaya tu masih ada lagi saki-bakinya sikit sebanyak tu. Tak ada satu lah. Maknanya boleh kita semaya, asalkan tempat tu bersih. Tapi kalau ada tempat lain, molek semaya tempat lain lah. Ni semata-mata dari segi hukum, dari segi fiqhnya sah. Jadi manat itu adalah nama berhala di zaman jahiliyah. Siapa dia yang mula-mula letak? Ada satu berhala yang diletakkan oleh Amr bin Yahya untuk kabilah Huzail. Mereka semua berhala, asas silah. Tetapi berdasarkan riwayat Muslim, nampaknya berbeza ni riwayat ini dengan riwayat Muslim. Sebab lafaznya orang-orang Ansar mereka berihlal semasa jahiliyah, yang meninggikan suara dengan maksud memuja lah. Semasa jahiliyah dua berhala di tepi pantai yang dipanggil Isaf dan Nailah. Itu berdua berhala. Mereka bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian buka ihram. Dia ihram itu cara dia. Kemudian mereka halal lah. Ini berdasarkan riwayat Muslim. Bila Islam datang, mereka taksir, yakni keberatan lah untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah tu, kerana mengenangkan perbuatan mereka semasa jahiliyah.
Jadi orang Ansar di semasa jahiliyah sebenarnya kita boleh pakai kedua-dua ni, tidak salah. Sebab orang kafir ni kan dia berhala banyak, ada kumpulan ni berhala ni, berhala ni, jadi kita boleh pakai. Jadi dia kata orang Ansar semasa jahiliyah ni terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bersa'i di antara dua ni, iaitu orang-orang yang berihlal untuk isaf dan nailah. Hak satu di atas Safa dan hak satu lagi di atas Marwah. Hak tu hak asalnya. Adapun yang tersebut duduk di tepi laut itu waham sebenarnya, bukan duduk tepi laut. Sebab kedua-duanya bukan duduk di tepi laut, iaitu kedua-dua ni Isaf dan Nailah ini duduk di atas Safa dan Marwah. Dan hak duduk di tepi laut itu iaitu mana? Itu berhala mana? Inilah yang diingatkan oleh Qadhi Iyad. Tapi ada juga yang tak mahu terima, dia kata suku dia ni, suku hak ada atas ni hak ni berhala. Jadi apa yang jadi muskil tu kepada kita tu, sebab kita orang Islam hak kemudian tu dia tak ambil berat pun, dia tak kenal mana berhala ni. Jadi hak tu jadi bercelaru tu. Kepada orang yang betul-betul menyembah berhala tu dia tak tukar. Tetapi kepada orang kemudian cerita tu dia jadi boleh jadi tukar. Sebab apa? Bagi dia tidak penting. Yang pentingnya ada berhala lah situ, yang mereka puja dulu. Jadi bila Islam mari royak antara syiarnya, antara ibadat haji dan umrahnya ialah kena bersa'i di situ. Dia berasa keberatan. Itu ya. Ada juga yang menyebutkan bahawa Isaf dan Nailah ni ahli kitab mendakwa bahawa mereka ni asalnya orang berzina di dalam Kaabah, lalu ditukar rupanya jadi batu kedua-duanya, dan diletak di atas bukit Safa dan Marwah tu lah, untuk diambil iktibar asalnya katanya. Ini berdasarkan yang disebutkan oleh Al-Wahidi, untuk diambil iktibar. Tapi lama kelamaan orang sembah pula tu. Orang sembah pula. Tak apalah, itu cerita lama lah. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Tak tahulah. Tapi berdasarkan riwayat yang sahih tak ada lagu tu, tak ada. Ini dongeng lah, termasuk dalam dongeng. Lepas tu mengikut ulamanya bersa'i di antara Safa dan Marwah tu apa hukumnya? Ada beberapa pendapat mereka. 3 pendapat. Yang pertama, ia adalah rukun, tidak sah haji tanpanya sa'i. Inilah pendapat Ibnu Umar, Aisyah dan Jabir. Di kalangan ulama mujtahidin, Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam pendapat yang masyhur daripadanya. Imam Ahmad juga berpendapat begitu dalam yang lebih kuat, yang lebih sahih daripada 2 riwayat daripada dia. Ishaq dan Abi Thawr juga berpendapat begitu. Ini rukun, bersa'i adalah rukun. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dalam hadis yang lain ada sebut, is'au fa inna Allah kataba alaikum, kamu bersa'ilah kerana Allah SWT telah menentukan, telah mewajibkan, memfardukan ke atas kamu. Yang dibersa'i itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Daraqutni dan Baihaqi dengan isnad yang hasan. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua tentang sa'i itu hukumnya setara mana, iaitu wajib, bukan rukun. Wajib, yujbaru bidamin, yang boleh ditampung, yang boleh ditampung dengan dam. Benda wajib haji, wajib haji orang panggil kalau benda tu tak buat sah juga, dan boleh tampung dengan bayar dam, orang kata, dengan menyembelih binatang. Inilah pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah
dan Malik. Pendapat Malik ada dua tadi. Ini salah satunya. Inilah yang disebutkan oleh Ibnul Arabi yang bermazhab Malik. Yang ketiga, pendapat yang ketiga tentang sa'i, bukan rukun, bukan juga wajib. Tidak rukun, tidak juga wajib. Bahkan ia hanya sunat dan mustahab. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, atau Mujahid dan Ahmad dalam satu riwayat daripada dia. Tapi yang lebih sahih daripada mazhab Ahmadnya ialah yang pertama tadi. Ini ada juga salah satu pendapat dia. Itulah kedudukan sa'inya dari segi hukum. Jadi sa'i ini di mana? Di antara Safa dan Marwah. Jadi amri Safa wal Marwah, kedudukan Safa dan Marwah tu dari banyak sudut lah. Dari segi kalau kita lihat dari segi sa'i, bersa'i di antara Safa dan Marwah tu apa hukumnya? Maka sepuasa inilah. Dari segi kalau kita tengok nak mula dengan mana, Nabi SAW mulakan dengan Safa. Sebab apa? Berdasarkan ayat tadi, inna Safa wal Marwah, dia sebut Safa dahulu. Dan berapa kali? Itu disebutkan di dalam hadis, 7 kali pergi mari. Dan dari segi sejarahnya, macam mana di peringkat permulaannya, adakah sahabat tu berasa teragak-agak dan berasa keberatan untuk bersa'i di situ? Semua dapat kita tahu di bawah bab inilah. Itulah maksud Imam Abu Dawudnya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua, riwayat daripada Abdullah ibnu Abi Aufa, bahawa Rasulullah SAW ni, kalau dalam kitab kita ni dia sekat mimnya ada. Jadi a'tamaka boleh jadi juga dibaca begitu, itu silap. Silap. Yang betulnya i'tamara, seperti di bawah. Seperti di bawah. I'tamara. Rasulullah SAW mengerjakan umrah, itu maksud i'tamara. Baginda bertawaf di Baitillah. Dalam dia buat umrah, umrah apa dia ni? Iaitu umrah qada. Ada yang menyebutkan umrah ni umrah qadiyah, bukan qada. Kalau umrah qada, atas dasar itulah ulama faham umrah pada tahun yang ke-7 adalah sebagai mengqada umrah yang lepas pada tahun ke-6. Ia tak jadi itu kerana mereka terhalang. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Mereka dihalang oleh orang kafir untuk pergi buat umrah pada tahun yang ke-6. Mereka tak benar pergi. Jadi hak mana-mana pakai ihram tu buka ihram. Buka ihram. Tak jadi pergi. Tak jadi pergi di Hudaybiyah. Lepas tu setuju boleh mari tahun depan pada tahun yang ke-7. Ni peristiwa ni Abdullah ibnu Abi Aufa cerita ni, iaitu peristiwa pada tahun yang ke-7. Ada juga yang mengatakan bukan umrah qada tetapi umrah qadiyah. Umrah qadiyah bermakna hak dulu tu tidak, hak tahun yang ke-7 ni bukan sebagai qada kepada hak dulu dah. Umrah qadiyah yakni umrah kerana ataupun berdasarkan persetujuan yang telah dicapai di antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka membenarkan Rasulullah pergi pada tahun yang ke-7 dengan syarat-syarat yang mereka tentukan. Sebab pada masa tu Mekah tu masih lagi dikuasai oleh mereka. Dia kata qadiyah. Qadiyah tu maksudnya persetujuan. Umrah berdasarkan persetujuan di antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah. Dia kata umrah qadiyah. Nabi SAW bertawaf di Baitillah dan bersembahyang khalfal maqam rak'atain, di belakang maqam 2 rakaat. Jadi sembahyang di belakang maqam itu orang panggil sunat tawaf. Adapun pergi tawaf dulu,
Hak tu sebagai tahiyatul masjid. Sebab kalau pergi ke Kaabah tu, mula-mula sekali masuk dalam masjid tu bukan sembahyang tahiyatul masjid, tak ada. Tahiyatul masjid dianya tawaf. Tawaf itu menggantikan tahiyatul masjid di masjid-masjid lain. Memang begitu disyariatkan. Adapun hak sembahyang 2 rakaat ni orang panggil sembahyang sunat tawaf. Dikerjakan bukan sebelum tawaf, tetapi selepas tawaf. Selepas tawaf 7 keliling tu, mari duduk di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu sudah beberapa kali dah ana sebutkan sebelum pada ni. Bukan maksud maqam dalam bahasa Melayu tu maqam diraja, mana perkuburan diraja. Bukan. Maqam Ibrahim ni ialah satu batu. Satu batu sebagai pelapik semasa Nabi Ibrahim buat bina Kaabah dulu. Dan batu itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim pada ketika tu. Dia naik, bila dia nak bina dia peringkat tinggi, naik batu tu naik. Nak rendah nak turun ke bawah, turun. Itu sebagai mukjizat. Dan ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Itu yang dikatakan maqam, yakni tempat berdiri Nabi Ibrahim. Bukan maqam tu maksud perkuburan, dah. Jangan dianggap situ kubur Nabi Ibrahim pula. Dah. Tempat berdiri maksudnya batu tu. Nabi SAW bila sudah bertawaf tu dia pergi, mari duduk semaya balik belakang maqam. Sebagai isyarat, sebagai panduan kepada kita orang kemudian ni, hak semoleknya pada ketika orang duduk ramai duduk tawaf tu, kita semaya balik belakang daripada maqam Ibrahim sebagai garisan permulaan lah. Tempat kita kata nak start. Orang kawasan orang semaya duduk mana? Situ. Supaya apa? Supaya tidak terganggu orang lain nak tawaf di bahagian atas ni. Padahal boleh kalau nak semaya tubik dekat tu pun boleh, dekat Kaabah sah, bukan tak sah. Tetapi kalau ramai-ramai duduk semaya situ, orang nak tawaf tu susah. Jadi macam mana? Kena lalu depan orang duduk semaya pula. Dengan sebab itu Nabi SAW sudah ajar dah, sudah tunjuk dah kepada kita lagu mana caranya, iaitu pergi jauh sikit. Jadi orang-orang yang duduk tawaf ni, dia boleh tawaf atas pada tu lah. Orang-orang yang nak semayang, dia semayang alik belakang maqam Ibrahim. Jadi kalau nak berjemaah, nak apa pun daripada situlah startnya, bermulanya. Jadi tempat tawaf tu orang panggil mataf. Kalau kita nak semayang tempat mataf tu pun boleh juga. Dalam keadaan tak ada orang, tak apa lah. Tapi dalam keadaan ada orang, itu mengganggu orang-orang yang nak tawaf pula. Dan Nabi SAW sudah tunjuk dah kepada kita cara. Lagu mana? Iaitu bersembahyang 2 rakaat di belakang maqam. Sembahyang tu berapa rakaat? 2 rakaat. Bersama Nabi SAW ada orang-orang yang melindunginya, menutupinya minan nas, daripada gangguan. An-nas yakni orang-orang kafir Quraisy. Jadi man di situ kita terjemah orang-orang. Padahal kalau kita tengok dhamir dia tu balik, hu tu balik kepada man, menunjukkan man tu seorang lah seseorangnya. Jadi man ini kan, kalau kita ngaji nahwu, orang ngaji nahwu dia tahu ini mausul mustarak. Bukan mausul nas, mausul mustarak. Mausul, isim mausul yang dikongsi. Jamak pun boleh juga pakai, mufrad pun boleh juga, musanna pun boleh juga, muannas pun boleh, muzakkar pun boleh. Boleh berlaku. Lepas tu apa dia tidak kata man yasturu, ni hu tu balik kepada Nabi, yasturu tu dhamir tu dalam tu. Itu kepada mufrad, balik kepada man. Kenapa dia tidak kata man yasturu nahu, yasturu nahu dalam bentuk jamak? Sebab yang tiba lafaz dia, ambil kira lafaz dia, bukan ambil kira makna dia. Jadi yang kita terjemuh tadi, orang-orang mengambil kira makna dia. Sebab bukan seorang yang duduk keliling Nabi itu ramai, barulah terlindung. Kalau seorang saja tak terlindung, alik ni boleh. Dia takut apa yang tutup Nabi tu, Nabi duduk semua ramai sekeliling itu, takut dia mau panah ke apa kok.
Moga pergi ni ketika orang kafir duduk berkuasa lagi, tahun yang ke-7. Takut-takut demo daripada jauh, panah ke apa ke Nabi duduk semaya tu. Sebab tu dia lingkung Nabi. Nak lingkung tu dia kena ramah, tak kena seorang. Kalau bos orang tidak akan jadi satr, tidak akan jadi sebagai benteng, tidak akan jadi terlindung Nabi itu kalau satu orang saja. Ini menunjukkan ramah. Minan nas, an-nas itu maksudnya orang kafir Quraisy. Bukan an-nas ni semua manusia. Orang Islam hok duduk sekali dengan Nabi itu pun an-nas juga. Tapi di sini maksudnya kafir Quraisy. Maka ada orang kata kepada Abdullah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah? Dia kata tak masuk. Bila cerita tak masuk ni? Pada tahun yang ke-7, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umrah qadiyah ataupun umrah al-qada. Adapun pada tahun ke-8, Mekah sudah jatuh ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tu orang panggil tahun Fathi Makkah. Pembukaan ataupun penguasaan Mekah. Pada tahun tu Nabi pergi, dia masuk dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah. Masuk untuk nak membersihkan bahagian dalam Kaabah tu daripada berhala. Berhala di luar pun ada, di dalam pun ada. Dan Nabi semaya kali itu dalam Kaabah. Dia semaya. Nah, ini dia tak masuk. Jadi kita boleh tahu sejarah tu daripada tahun ke tahun, bagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat ibadat ini, sama ada umrah ataupun haji. Ini umrah, cerita umrah. Dalam riwayat Ibnu Abi Aufa juga, tetapi saluran lain, saluran syarik, dia ada tambahan begini. Lepas pada tu Nabi SAW pergi ke Safa dan Marwah, lalu dia bersa'i, fasa'a bainahuma sab'an, bersa'i 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, begitulah, pergi mari tu. Kemudian pada tu dia cukur kepalanya, tanda selesai buat kerja umrah. Lepas tu buka ihram, halaqa ra'sahu, dia cukur kepala. Adakah dia cukur kepala sendiri? Tidak. Dia tidak cukur kepala sendiri, dia suruh orang lain lah cukur kepala dia. Siapa yang cukur kepala dia di sini? Ingat ke tidak dulu kita sudah lalu, Muawiyah, dia kata cukur kepala ataupun gunting kepala, rambut dia. Tetapi setengah-setengah ulama tak saya terima hadis tu. Dia kata macam mana Muawiyah ada, sedangkan Muawiyah ni masuk Islam pada Fatih Makkah. Muawiyah ni masuk Islam pada Fatih Makkah tahun yang ke-8. Ni peristiwa ni pada tahun yang ke-7. Macam mana pula dia cukur kepala Nabi ataupun dia gunting kepala Nabi, rambut? Itulah sebab terpengaruh dengan hak disebut-sebut orang. Yang sebenarnya hak dia cukur tu betul. Lepas tu dia kata gunting, dia gunting dulu, nak suruh pendek sikit, tidak jadi masalah. Lepas tu baru cukur, mudah kalau pendek. Sebab rambut Nabi SAW panjang, rambut dia panjang, rambut dia lebat, dia bukan botak Nabi. Dia tidak seperti Sayyidina Umar, botak kepala. Nabi SAW rambutnya penuh dan panjang rambutnya. Jadi kita boleh terima kedua-duanya. Kata gunting dan cukur, berdasarkan riwayat ni cukur, kedua-duanya boleh. Sebab biasa kita sekarang ni pun kalau panjang susah, gunting dulu, beri pendek, lepas pada tu cukur. Yang mencukurnya tu siapa? Setengah-setengah ulama dia tak saya terima hak dulu kita sudah jumpa dalam Abu Daud ni juga, Muawiyah ya. Sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan hak tu. Hak kata Muawiyah ni masuk Islam pada Fatih Makkah tahun yang ke-8. Ini peristiwa tahun yang ke-7. Bagi kita, selain daripada hadis ni, hadis lain lah ada sebut dia yang cukur kepala tu. Ini menunjukkan dia telah masuk Islam sebelum pada tu. Dan ada banyak lagi dalil yang lain. Dalam Bukhari sendiri ada sebut, iaitu Muawiyah duduk di Madinah,
tinggal di Madinah. Kalau sudah Fatih Makkah, dia tak akan pergi duduk di Madinah. Nabi larang, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah. Dah kalau Mekah tu sudah jadi Islam lakon, dah jatuh di bawah Islam, apa nak pergi ke Madinah je? Nak agak dia. Tu Nabi larang. Sedangkan dalam hadis-hadis banyak menunjukkan Muawiyah ni duduk di Madinah. Memang dia menetap di Madinah. Lagu mana? Nak tak nak kita kena terima yang dia ni masuk Islam sebelum Fatih Mekah. Bapa yang orang tak sayang sangat tu, musuh-musuh sahabat ni, terutamanya Muawiyah, tak sayang sangat dia nak letak pada tahun yang ke-8 tu buat apa? Sebabnya kalau letak pada tahun yang ke-8, dia ada lagi peluang untuk nak kata boleh jadi dia masuk Islam tu tidak ikhlas, pura-pura je masuk Islam kerana takut, ada setelah jatuh dah tak ada dah kuasa. Jadi masuk Islam tu kerana terpaksa, bukan dengan sukarela. So yang keduanya, kalau terima Muawiyah ni masuk Islam sebelum daripada Fatih Makkah, bermakna dia kena hijrah, wajib berdasarkan Quran. Kalau tidak, berdosa besar mana tidak berhijrah, kecuali dengan kebenaran Nabi SAW. Dia mesti kena berhijrah. Dan kita dapati dalam hadis Muawiyah memang duduk di Madinah, bermakna dia sudah berhijrah. Nak berhijrah ni dia kena sebelum daripada Fatih Makkah, sebelum daripada Fatih Makkah. Kalau kita sudah terima dia ni berhijrah, bermakna itu satu lagi kelebihan dia. Musuh-musuh dia ni tak sih kelebihan Muhajirin tu, pangkat Muhajirin tu satu kelebihan. Dia tak sih bui hak tu. Dia naknya muslimi Fathi Makkah, orang-orang Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam pada ketika Fatih Makkah. Ni macam-macam ni ada ni, bukannya ikhlas sangat. Dia pergi situ. Dengan sebab itulah permainan apa nama ni, penukaran dalam sejarah dia banyak benar benda-benda yang seumpama ni. Jadi kalau orang yang tidak mengaji hadis, tak tengok hadis, habislah dia makan waktu. Tak sebar dalam buku-buku sejarah lagu tu. Sebenarnya dia nak merendah, nak kurang sebanyak mana kelebihan Muawiyah tu, kurang, biar kurang supaya mudah dia nak serang. Kalau tidak, berat, susah. Sebab apa? Berapa kali sebut Muhajirin dalam Quran? Berapa kali sebut Muhajirin dalam Quran? Walaupun hak memeluk agama Islam pada Fatih Makkah tu ada juga kelebihannya dalam Quran, tetapi Muhajirin lebih lagi. Hak tu hak dia tak sih. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Kathir bin Jumhan, bahawa ada seorang lelaki kata kepada Abdullah bin Umar ketika dia berada di antara Safa dan Marwah, wahai Aba Abdurrahman. Dia panggil dengan kunyah dia, sebab orang Arab lebih mesra jika dipanggil dengan kunyah. Dia panggil kunyah. Orang kita tak guna lagu tu. Orang kita tak guna lagu tu. Cuma ada juga orang kita guna, kalau orang Kelantan lah, dia guna tidak betul-betul lagu ni tapi dekat-dekat. Ayah dia tu, ayah dia mak dia tu, bila lagi nak mari benda apa-apalah kita kata mak dia, ayah dia, dia tidak guna nama. Dia tidak apa dia ni panggil nama-nama, dia guna ayah dia. Dia tu siapa? Ayah kepada anak dia, dia tu anak dia lah. Itu ayah dia. Takkan ayah dia suami tu, mak dia. Takkan suami tu bini dia tu mak pada suami, takkan gitu. Dah kalau mak pada siapa? Mak kepada anak dia lah. Itu pun semacam kunyah juga, tapi tidak tegas sebab dalam bahasa Arab ni dia panggil Aba Abdurrahman. Anak dia nama Abdurrahman. Jadi apa ni, Abdullah ibn Umar dia dipanggil Aba Abdurrahman, ayah kepada Abdurrahman. Kita orang Kelantan panggil ayah dia. Dekat-dekat juga tu. Dia tu siapa? Dia tu anak lah, tapi dia tidak sebut pula nama anak dia tu nama ke dia. Tu yang beza. Pada hakikatnya semacam kunyah juga. Saya tengok kamu ni, kata dia berjalan, orang-orang lain berlari. Bapa, dan kita akan jumpa akan datang ni hadis apa ni, bab seterusnya, bab gambaran haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana dia bertawaf, lagu mana dia bersa'i.
Tu kita akan tengok dalam hadis Jabir yang sangat panjang. Nampaknya malam ni tak ada dah baca. Ni panjang. Di situ ada sebut Nabi SAW ada berlari semasa bersa'i. Tempat-tempat dia, tempat curat Allah turun, situ dia berlari sikit. Tapi ke masa naik dia tidak berlari, dia berjalan biasa. Inilah ada orang berlari. Berlari tu maksudnya pada tempat-tempat dia lah, pada tempat-tempat dia. Jadi dia tanya, dia heran lah. Kayak Ibnu Umar ni maklum, masyhur, dia ni sangat suka ikut Nabi. Nak jaga benar Nabi buat sini kalau berlari, dia akan berlari lah kira-kira. Buat apa tidak. Di sini orang lain berlari, kamu tidak, kenapa? Dia pun kata, saya ni kalau saya berjalan biasa sebab saya tengok Nabi ada berjalan. Kalau saya berlari sebab saya ada tengok juga Nabi berlari. Tapi saya sekarang ni tak boleh berlari sebab saya ni tua sangat, kata dia. Tak check up. Jadi dalam keadaan tak check up, tidak mampu, sunnah tu kalau kita tinggalkan tak apa. Tapi asalnya dia tahu, sini lagu mana, sini lagu mana, semuanya ada. Dalam ketika bersa'i itu ada tempatnya berjalan biasa, ada tempatnya berlari sikit, berlari-lari anak orang kata. Tapi Ibnu Umar ketika berlari-lari anak tu pun dia tak berlari juga, padahal dia sangat nak ikut Nabi. Lagu mana Nabi buat, dia nak buat lagu tu. Apa sebab? Kerana ada halangan lain. Halangan lain apa dia sebut sini? Wa ana syaikhun kabir, saya seorang yang sudah sangat tua, jadi tak cekak nak berlari. Dalam keadaan tak cekak begitu, adakah seseorang itu dapat juga sunnah? Dapatkah tidak sunnah? Dia tidak buat. Ikut sunnah tu sendiri satu kelebihan, boleh pahala. Baiklah, terutama ni berkait dengan ibadat ni, bukan amalan kerja biasa ni, makan nasi ke, makan roti ke, tidur ke. Dok ni ibadat ni, sa'i. Jadi macam Ibnu Umar, adakah dia dapat? Jawabnya, seseorang itu akan dapat juga jika dia dengan dia ingat kalau dia mampu dia akan buat. Tapi dia tak buat kerana dia tak mampu, tak ada arah lah. Dia akan dapat juga pahala tu. Dan begitu juga dengan kita kata, walaupun kita kata cabut bulu ketiak, cabut bulu ketiak yang kita kata benda tak nak sebelah mana, cabut bulu ketiak sunnah Nabi. Tapi kalau kita tak mampu, sakit sangat sampai berdarah misalnya, tidak disuruh sampai menyeksa diri kita sampai begitu. Jadi kita boleh. Jadi maksudnya apa maksudnya? Maksudnya supaya bersih ketiak tu. Jadi boleh juga kalau kita bersihkan dengan cukup. Itu tidak menyakitkan. Jadi asal maksudnya nak tak? Anda suka bersih. Cumanya kebanyakan ulama mengatakan bukan semata-mata bersih, ada hikmah lain lagi. Iaitu satunya dia akan kurang bau dia, ketiak tu, apabila dicabut. Tapi kalau kita cukur, tidak, bahkan dia semakin lebat lagi bulu tu. Tapi katakanlah seorang itu tidak mampu untuk cabut, seperti Imam Syafi'i yang maklum dalam kitab-kitab ni sebut, dia tahu sunnah tu, tapi dia tidak mampu nak buat. Dia buat setakat mananya dia boleh, iaitu dia cukur. Tak apa, boleh juga lagu tu pun. Apalagi kalau mengikut sunnah tu jadi bahaya. Lagilah tak boleh ikut. Sunnah, kalau ikut sunnah tu lagi bahaya dan tidak sesuai langsung. Sunnah itu tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah, lagilah tak boleh nak diikut. Nabi perang naik unta, Nabi perang pakai pedang, Nabi perang secara sampai itu, dia perang, dia gali parit. Jadi kita nak buat benda-benda tu tak perlu, bahkan salah kalau kita buat. Terutama kalau kita buat alasan pula Nabi buat lagu tu, lepas tu kita kalah. Itu kerana kesilapan kita. Bukan Nabi buat tu nak suruh kita ikut hak tu. Itu sesuai dengan zaman dia. Zaman kita sudah tidak sesuai, jadi kita tak payah ikut. Tapi setengah-setengah benda tu memang boleh guna lagi. Misalnya kayu sugi, boleh guna lagi. Ada lagi kayu sugi tu. Kalau kita tidak guna kayu sugi tu, kalau guna berus gigi biasa, pakai ubat gigi tu, tak boleh kah?
Jadi setengah-setengah perkara kita kena tengok maksud dia tu. Maksudnya untuk apa? Untuk bersih mulut, untuk jaga kesihatan mulut gigi tu. Jika ia dapat dicapai dengan apa cara, dengan cara yang lain, tidak terikat dengan cara dulu pun boleh juga. Dapat juga sunnah tu. Tidak kata baru dapat sunnah kalau kita pakai buruh gigi tu, sugi tu, baru dapat, baru boleh pahala. Jadi buruh gigi orang lain ni tak boleh pahala. Jangan kata lagu tu. Jangan kata lagu tu, tak kena tu. Sebab itulah dia kata kalau sa'i ni, kalau berlari ni, kalau seseorang itu tinggal, dia tidak buat lah, yakunu musian, tak molek lah kalau nak kira, litarkihi as-sunnah, sebab dia meninggalkan sunnah. Walau tarakahu dha'ifun fala ba'sa bihi. Tapi kalau orang yang tidak mampu tak berlari, tak apa pula. Kalau orang mampu dia tidak buat, tak baguslah, tak molek lah tu, sebab meninggalkan sunnah. Tetapi kalau orang itu memang tak mampu, tak apa, tidak kita kata dia telah melakukan sesuatu yang tak betul, tak kena, tak boleh kita kata begitu. Sebab apa? Memang dia tidak mampu. Dan itulah yang diceritakan sebab dia, alasan dia. Sebab apa dia tidak berlari di tempat yang sepatutnya berlari. Kemudian habis dari sini kita masuk kepada bab sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bab ini panjang sangat, kita tak ada dah malam ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah.